Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Antara keputusan yang paling dinantikan pada tahun ini adalah persediaan jentera-jentera parti untuk berdepan pilihan raya negeri ke-17 Sabah. Berikut adalah senarai parti yang saya akan kongsikan kepada anda. Menurut ramalan daripada rakan baik saya, menurut ramalan daripada rakan baik saya ini adalah senarai parti yang bakal terkubur. Dan kenapa parti ini bakal terkubur? Juga dinyatakan calon yang kukuh yang boleh menang pilihan raya negeri ke-17 Sabah pada tahun ini. Tapi sebelum kita teruskan kepada isu kita yang paling panas, saya kongsikan kepada anda ini adalah produk molekul imun, molekul bijak. Produk ini sangat baik kepada anda yang mungkin sedang mengalami penyakit kencing manis, gout, penyakit melibatkan jantung, penyakit melibatkan perut, kolesterol, darah tinggi, ataupun yang kita cakap sebagai 3 serangkai, dan apa juga penyakit yang mungkin anda sedang alami sekarang. Ini adalah masa anda untuk mengubah hidup anda. Hidup lebih sihat dengan pengambilan molekul imun, molekul bijak ini. Produk ini meningkatkan imun badan kita, kekuatan sehingga 437%. Mendidik imun badan kita melawan pelbagai jenis penyakit. Jadi sekiranya anda memerlukan produk ini, sekiranya anda ada mempunyai ahli keluarga, member yang memerlukan produk ini, anda boleh menghubungi saya di nombor yang tertera. Saudara-saudara, menurut rakan baik saya pada PRN 17 Sabah yang akan datang dijangka selepas Jun 2025. Antara yang kita nantikan adalah tarik pembubaran DUN Sabah dan juga tarik pilihan raya. Akhirnya parti berpotensi kalah teruk PRN 17 Sabah. Pertama, menurut kawan baik saya, Parti PBS, Parti Bersatu Sabah. Sebab sokongan semakin merosot. Dianggap tidak relevan oleh pengundi muda. Masih dilihat sebagai parti lama dengan gaya politik lama. Isu dalaman, konflik dalaman dan kurang pengaruh luar bandar berbanding dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, parti warisan. Sebab banyak adun keluar parti sejak PRN lalu. Sentimen pengundi kecewa kerana dianggap gagal menyatukan pembangkang Sabah. Parti yang ketiga, Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat. Sebab kurang pengaruh dan sumber. Tidak dapat bersaing dengan parti besar lain dari segi logistik dan jentera pilihan raya. Parti yang keempat, Muda dan parti kecil lain. Sebab tiada akar umbi yang kuat di Sabah, popular di Semenanjung tapi lemah di negeri Borneo. Dinyatakan juga di sini, kedudukan terkini PPBM, Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Bersatu. Selepas Datuk Seri Haji Jinor keluar dari PPBM pada Disember 2022 dan menubuhkan gagasan, hampir semua adun PPBM Sabah turut keluar parti. Kini PPBM Sabah hampir lumpuh, tiada kepimpinan utama di negeri lain, tidak menjadi sebahagian daripada GRS. Ini yang kita nantikan, parti yang dijangka kukuh dan berpotensi menang. Sudah pasti GRS pertama, yang kedua pula UMNO Sabah dalam barisan nasional. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, ini adalah menurut ramalan daripada rakan baik saya. Jadi tuan-tuan dan puan, menurut anda pula, apa komen anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, pilihan raya umum ke-16 antara medan peperangan, medan politik yang paling dinantikan. Ini kerana ini boleh menunjukkan bahawa adakah kekuatan Anwar
boleh terus dipanjangkan, boleh terus diterjemahkan sehingga satu penggal lagi, ataupun akan ada kebangkitan di kalangan pembangkang, khususnya PN, khususnya Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi PN. Dan juga sudah pasti ada yang berkata, ramai yang takut Anwar terus menang, terus memegang jawatan PM. Ada yang kata mereka takut lebih banyak lagi yang akan dibongkar oleh Anwar Ibrahim. Adalah komen daripada netizen. Mereka kata Mahathir dan Muhyiddin takut Anwar menang lagi, takut Anwar jadi PM, kerana mereka tidak senang melihat Anwar berkuasa. Nah, saudara-saudara, sebelum kita terus kepada isu kita, saya kongsikan kepada Anda, ini adalah produk molekul imun, molekul bijak. Produk ini sangat baik, sangat bagus untuk imun badan saudara-saudara. Lebih-lebih lagi kepada Anda yang mungkin sedang mengalami beberapa jenis penyakit, termasuk kencing manis, gout, darah tinggi, kolesterol, penyakit gastrik, penyakit yang melibatkan jantung, buah pinggang, penyakit melibatkan perut. Anda boleh mengambil produk ini. Nah, mungkin Anda mempunyai saudara mara ahli keluarga yang memerlukan produk ini. Nah, ini adalah jawaban kepada kesihatan Anda. Ini adalah untuk meningkatkan kekuatan imun badan kita sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Sekiranya Anda berminat dengan produk ini, Anda boleh menghubungi nombor yang tertera. Saudara-saudara, di dalam pembangkang, di dalam kepimpinan Perikatan Nasional, terdapat 74 ahli parlimen. Pertama, apa yang berlaku sekiranya terdapat 10, seperti dakwaan yang kita pernah dengar sebelum ini. Terdapat 10 atau lebih ahli parlimen daripada pembangkang, khususnya daripada Bersatu. Sekiranya ahli-ahli parlimen ini membuat U-turn, menyatakan sokongan terhadap Anwar, adakah Bersatu akan bubar? Kerana apa lagi guna parti Bersatu sekiranya mungkin lebih ataupun sekiranya 20 ahli parlimen Bersatu sah menyokong Anwar Ibrahim, memanglah apalagi parti Bersatu boleh buat. Nah, itu yang pertama. Persoalan kedua, macam yang saya cakap tadi, apa akan berlaku kepada Mahathir, kepada Muhyiddin, kepada Hadi Awang, kepada Hamzah Zainuddin, dan kepada semua musuh politik Anwar sekiranya Anwar menang lagi pada pilihan raya umum ke-16? Sekiranya kerajaan yang ada hari ini mampu dikekalkan, sekiranya kerjasama UMNO, DAP ataupun PHBN dapat dikekalkan demi kestabilan politik, adakah ini menjadi salah satu kunci besar kemenangan Anwar Ibrahim? Tapi pada akhirnya kita nantikan saja pada PRU 16. Mungkin ada yang kata UMNO dan DAP tidak akan bertahan lagi, tidak lagi mampu menjalin kerjasama. Tapi dalam pelbagai perkara di dunia ini tidak ada yang mustahil. Bagi saya, kalau UMNO DAP terus kerjasama, teruskan, tidak masalah. Sebab sebagai rakyat Malaysia, bagi saya yang penting adalah kestabilan politik. Yang penting kebajikan rakyat, ekonomi rakyat. Yang penting negara dalam keadaan yang aman damai. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda?